Terus berinformasi bersama Buletin Pagi hari ini. Anda bersama dengan saya, Siti Khadijah Jaafar. Kita ke tajuk utama. KKM kembali benar penjaga temani pesakit terima pelawat mulai esok. Juga Malaysia akan rayu tambahan kota haji dalam masa terdekat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan KKM membenarkan penjaga menemani pesakit di wad dan menerima pelawat bermula esok. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bagaimanapun berkata, kelonggaran itu berdasarkan kriteria tertentu. Tata cara pelaksanaan kebenaran itu tertakluk kepada kapasiti dan kemampuan hospital serta ward. Langkah itu diambil selepas mengambil kira kepentingan sokongan psikososial terutamanya daripada ahli keluarga pesakit dalam membantu proses penyembuhan pesakit. Pelawat atau penjaga yang dibenarkan untuk melawat dan menemani pesakit perlu berusia 12 tahun dan ke atas, sudah lengkap vaksinasi COVID-19 serta tidak tergolong dalam kumpulan yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19. Bagi penjaga kepada kategori pesakit tertentu yang perlu menjalani ujian RTK antigen kendiri, ujian perlu dijalankan dalam tempoh 24 jam sebelum ketibaan ke hospital dengan tarikh dan masa ujian berserta gambar dinyatakan sebagai bukti. Mereka juga tidak disyaki menghidapi COVID-19 atau individu dalam pemantauan atau memiliki gejala COVID-19. Individu terbabit juga perlu mengisi borang deklarasi COVID-19 serta mematuhi SOP dan memakai alat pelindung diri PPE seperti yang ditetapkan. Malaysia berharap kota jemaah haji ditambah sekiranya ada negara yang menolak tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata, kerajaan Malaysia akan merayu melalui Kedutaan Arab Saudi dalam masa terdekat. InsyaAllah kita akan berusaha untuk nak melalui kedutaan kita dan juga tabung haji. Penambahan sekurang-kurangnya kita minta kota yang 32,000 dulu. Kalau boleh lah kan, kita minta. Kalau ada negeri yang lain yang tolak sebagainya. Sebelum ini, beliau mengumumkan kota haji Malaysia pada tahun ini adalah 14,306 iaitu 45% daripada kota tahunan yang biasa diterima. Angka itu penurunan daripada 31,600 jemaah haji Malaysia yang dibenarkan untuk menunaikan rukun Islam kelima itu pada 2019. Penambahan kota haji itu tertakluk kepada kekosongan yang tidak dapat diisi oleh negara lain. 104 tahanan etnik Rohingya masih diburu selepas melarikan diri dari depo tahanan imigresen Sungai Bakap kemarin. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata setakat 7 malam semalam, 424 daripada 528 tahanan yang melarikan diri sudah ditahan semula. Selepas 2 tahun kita tahan, mereka nak bebas dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan mereka cuba untuk lari. Dan akhirnya mereka dapat pecahkan pintu-pintu yang tertentu dan mereka keluar. Bila mereka keluar, kita tahan semula lah sebab mereka ni tak ada dokumen. Besok melakukan kesalahan melanggar terutamanya undang-undang immigration dalam negara kita. Jelas beliau kesemua tahanan berkenaan sudah ditahan lebih 2 tahun kerana proses penghantaran tidak dapat dilakukan berikutan kerajaan Myanmar tidak menerima dan mengiktiraf status kerakyatan mereka. Dalam kejadian awal pagi Rabu lalu, 528 tahanan etnik Rohingya meluluskan diri dari depo tahanan imigresen Sungai Bakap dan 6 daripada mereka maut dilanggar kenderaan semasa melintasi jalan di kilometer 168 Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran Jawi Nibong Tebal. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri KDN melancarkan Musyaf Al-Quran edisi terkini dengan menampilkan pembaharuan seperti tanda hukum berwarna. Edisi terkini itu mengandungi ke-66 hukum tajwid berwarna sebagaimana yang ditetapkan dalam garis panduan bagi pewarnaan tajwid dan diberi nilai tambah berupa warna untuk wakaf dan ibtidah. Saya hari ini bersyukur kepada Allah SWT kerana dalam program kita ini kita dapat melancarkan sebuah Quran yang telah pun dibuat semula
untuk membetulkan segala musyaf Al-Quran tersebut, bukan membetulkan tetapi memperbaiki dari segi mewarnakan beberapa tajwid yang diperlukan. Maka hari ini kita bersyukur kerana dapat dilancarkan. Katanya musyaf Al-Quran yang dilancarkan melalui semua proses semakan dan mendapat perakuan Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran seperti mana yang termaktub dalam Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986. Kali terakhir KDN menerbitkan musyaf Al-Quran pada tahun 2014. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM merancangkan operasi pemutihan bagi mengesan pengusaha rumah jagaan dan kebajikan kanak-kanak tidak berdaftar di seluruh negara. Timbalan Menterinya Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata lebih 500 surat perkeliling menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sudah diedarkan kepada pihak yang berkaitan bagi tujuan pemutihan berkenaan. Kita sedang berusaha sekarang lah. Sebab itu kita telah mengeluarkan sebelum ini kita mengeluarkan surat perkeliling sebenarnya supaya pastikan semua pusat-pusat yang beroperasi ini berdaftar. Tetapi masalah pematuhan itulah. Sebab dia pelbagai pematuhan, ramai pengusaha dia tidak patuh kepada arahan berdaftar. Ada kalanya mereka kerana tak cukup syarat tadi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Majlis Sambutan Hari Orang Kurang Upaya OKU Mukarrabun Peringkat Negeri Kelantan 2022 di Pusat Tarbiyah Islamiah Bengkalan Cheba. JKM memberi tempoh tertentu sehingga semua syarat yang ditetapkan bagi sesebuah rumah kebajikan mendaftar dengan JKM dipatuhi. Di Kelantan, JKM mengesan 14 rumah jagaan dan kebajikan kanak-kanak yang belum berdaftar dan akan mengambil tindakan selanjutnya sekiranya pengusaha masih ingkar. Orang ramai diberi amaran tidak mengeluarkan kenyataan dalam media sosial yang bersifat subjudis, fitnah atau menghina mahkamah berhubung kes pengabaian dan penganiayaan remaja sindrom Down dikenali sebagai Bella kerana mereka boleh dikenakan tindakan. Hakim Izra Lizam Sanusi mengeluarkan peringatan itu semalam termasuk kepada mereka yang menghadiri perbicaraan kes berkenaan di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Beliau berkata pihak yang mempunyai kuasa mendakwa boleh mengambil tindakan sewajarnya terhadap individu yang memuat naik kenyataan sedemikian. Katanya beliau akur setiap rakyat Malaysia ada kebebasan bersuara namun ada hadnya dan tidak boleh melanggar undang-undang. Pengasas Rumah Bonda Siti Bainun Ahmad Razali 30 tahun mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan iaitu mengabai dan menganiaya remaja perempuan terbabit sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kondominium di Wangsa Maju antara Februari hingga Jun 2021. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berbuka puasa bersama Ketua UMNO bahagian seluruh negara malam tadi. Majlis yang berlangsung di kediaman rasmi Perdana Menteri di Laman Sari Kompleks Seri Perdana Putrajaya turut dihadiri timbalan Ketua UMNO bahagian, Naib Ketua UMNO bahagian dan Setiausaha UMNO bahagian. Majlis diserikan dengan kehadiran 35 anak yatim dari Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim dan Asnaf Baitun Nur Raudah Ibu Negara. Perdana Menteri turut meluangkan masa beramah mesra dengan mereka. Selepas berbuka puasa, beliau kemudiannya menunaikan solat Maghrib, Isyak dan Tarawih secara berjemaah. Melaka menghadapi kekurangan bekalan telur ayam grade C susulan permintaan tinggi daripada pengguna, khususnya dalam kalangan peniaga bazar Ramadan. Esko Melaka New Hisim berkata meskipun Melaka menjadi antara negeri pengeluar telur terbesar negara, namun permintaan berkenaan sukar diperolehi ketika ini. Kekurangan bekalan telur grade C berlaku sejak Disember tahun lalu dan berlarutan sehingga kini. Bagaimanapun, kekurangan bekalan itu tidak menjejaskan bekalan telur di Melaka. Berikutan telur grade A dan B masih banyak di pasaran. Kita memang dapat laporan memang barang memang mencukupi lah. Satu saja itu ayam telur tu, ya grade C lah. Oleh kerana dia ada permintaan yang tinggi lah. Jadi kita ada problem pada grade C juga. Tapi ada pilihan juga lah. Ada grade B dan grade A juga. Ya, jadi
Oleh kerana grade C ada demand tinggi. Jadi kita bila ada stok sekejap pun sudah habis dah. Ketika ini harga telur ayam grade C dijual dengan harga 37 sen sebiji. Manakala grade B pula 39 sen sebiji dan grade A 41 sen sebiji. KPDN HEP Melaka turut memberi jaminan barangan keperluan mencukupi menjelang Aidilfitri bulan depan. 384 penagih dadah termasuk 9 wanita berusia antara 16 hingga 67 tahun ditangkap menerusi ops tapis khas selama 3 hari di Pahang yang berakhir semalam. Berbagai jenis dadah termasuk ganja, syabu, heroin, Ermin 5 dan pil yaba dirampas dari penagih dan pengedar kecil-kecilan. Ya, bersebaik memanglah. Kita tak nafikan. Kita pun akan memproseskan. Kita akan ambil tindakan lah. Tapi benda ni akan kita tengok, kita akan proses betul-betul lah. Turut disita wang tunai hampir RM60,000 dipercayai hasil aktiviti pengedaran dadah. Katanya fokus memerangi dadah di Pahang tidak lagi tertumpu di lokasi seperti di kawasan Felda dan perkampungan nelayan tetapi dilakukan secara menyeluruh di semua kawasan. Universiti Teknologi Mara UiTM bergotong royong memasak dan mengagihkan bubur lambuk sempena program Rewang Ramadan 2022 di bangunan Chancellery Tuanku Syed Sirajuddin. Program turut disertai Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Janor bersama dengan ahli Majlis Eksekutif MEU UiTM. 5 periuk bubur lambuk dimasak di perkarangan bangunan Chancellery bersama dengan kaki tangan daripada pejabat Naib Chancellor dan timbalan-timbalan Naib Chancellor yang lain. Pengagihan bubur lambuk ini dilakukan di pintu masuk utama oleh Naib Chancellor dan ahli MEU. Agihan di pintu masuk 2 dan pintu masuk Seksyen 7 pula dilakukan oleh ahli jawatan kuasa program. 30 murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara di Changlung, Kedah menyertai Majlis Ikhatam Al-Quran Antarabangsa yang julung kali diadakan secara dalam talian di aplikasi Zoom semalam. Selain Malaysia, program turut disertai Indonesia dan Thailand. 120 peserta menyertai Majlis Khatam Al-Quran Antarabangsa ini. Majlis Anjuran Bersama Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Utara di Kuala Lumpur turut disertai Sekolah Dasar SD Darul Hikam Bandung, Indonesia dan Caria Tamsuksa Foundation School di Thailand. Menariknya, 2 murid di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI dari SK Datuk Wan Kemara turut terbabit dalam majlis ini. Kita dapat melihat bagaimana kita dapat merealisasikan hasrat visi kementerian untuk merealisasikan kemajuan murid itu dalam pelbagai aspek dan kali ini kita melihat dalam konteks Al-Quran, macam mana pengayatan Al-Quran, pembacaan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran pada kali ini. 158 lagi murid tahun 6 sekolah itu turut diajak mengikuti bacaan surah Al-Quran serentak bersama-sama peserta terlibat. Setiap seorang diberikan sijil penyertaan. InsyaAllah kita cuba sebarluaskan dengan collaboration bersama sekolah-sekolah lain lagi dalam negara Malaysia dan kita perbanyakkan lagi negara-negara yang akan turut serta insyaAllah. Saya hanya baca Al-Quran seperti biasa untuk mendapatkan pahala supaya saya selamat dunia akhirat, itu sahaja. Saya rasa gembira sebab bukan sekali-sekali lah sebab ini baru first time dapat baca Al-Quran dengan Indonesia, Thailand dengan Malaysia lah. Perasaan tu sungguh bangga. Majlis diakhiri dengan persembahan bertajuk Rahmat Al-Quran oleh Dai Cilik Sekolah Syubki Amin Suhaimi. Keperitan hidup 1.8 juta pelarian Syria yang menyambut Ramadan dengan penuh kedaifan memanggil lebih banyak bantuan untuk disalurkan bagi menyantuni mereka. Dengan berbaki 10 hari sahaja lagi di bulan Ramadan, Pertubuhan Peduli Insan Malaysia Peduli Insan tampil atas dasar kemanusiaan menerusi kempen infak Ramadan Syria untuk terus berbakti kepada keluarga pelarian di negara itu.
Menerusi hasil sumbangan yang dikumpul dari kempen infak Ramadan Syria, bantuan makanan dapat disediakan untuk berbuka dan bersahur serta mengagihkan pek makanan asas kepada keluarga pelarian di negara berkenaan. Menurut Duta Kemanusiaan Peduli Insan Muhammad Hazamin Harun, bantuan asas itu mampu membantu keluarga pelarian untuk beribadah tanpa perlu menahan lapar. Peduli Insan berada di Syria sana, ada sebuah dapur yang bagi saya lah setakat ini yang terbesar di utara Syria yang boleh memasak sehingga 15,000 juadah berbuka dan sahur untuk setiap hari. Pada setiap hari 15,000 juadah berbuka boleh dimasak di sana, dan inilah yang akan kita edarkan kepada warga kem-kem pelarian Syria di sana. Peduli Insan turut menggalakkan orang ramai untuk bersama-sama menyalurkan sumbangan dan sokongan mengikut kemampuan masing-masing bagi memastikan lebih ramai keluarga pelarian Syria dapat dibantu. Kempen infak Ramadan Syria yang kita laksanakan ini bermula pada Mac yang lepas. Kita mensasarkan untuk membantu 450,000 keluarga pelarian Syria. Kita cuba sumbangkan sebanyak yang mungkin apa yang kita bantu, yang kita boleh bantu. Kalau kita di sini berbuka puasa dengan juadah yang sedap, yang lazat, kita ingat balik saudara-saudara kita di Syria juga untuk kita sama-sama juga memastikan mereka pun ada juadah yang berbuka untuk berbuka di dapur mereka. Sebarang sumbangan boleh disalurkan kepada akaun rasmi Peduli Insan atau layari laman sesawang tertera. Laporan antarabangsa. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres meminta Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky untuk menerimanya bagi membincang langkah mewujudkan keamanan ekoran krisis kedua-dua negara itu. Menurut jurucakap PBB Stephen Dujarric, surat basingan itu diserahkan kepada wakil misi tetap Rusia dan Ukraine meminta Putin menerima Guterres di Moskow dan Zelensky di Kiev. Setiausaha Agung itu menyatakan kesediaan membincangkan langkah-langkah segera untuk mewujudkan keamanan di Ukraine dan masa depan multilateralisme dipatuhi berdasarkan piagam PBB dan undang-undang antarabangsa. Guterres sebelum ini menggesa pertempuran dihentikan sementara atas dasar kemanusiaan. Ia bagi membolehkan orang awam selamat meninggalkan kawasan konflik serta bantuan kemanusiaan disalurkan ke kawasan terjejas. Pencerobohan Moskow ke atas Ukraine, serangan terbesar ke atas negara Eropah sejak 1945 yang membunuh atau mencederakan ribuan orang. Sehingga kini lebih 12 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan di Ukraine. Sejak melancarkan perang, beberapa bandar dibedil Rusia dengan ratusan mayat ditemui bergelimpangan. Moskow nafi menyasarkan orang awam, namun negara-negara barat dan Ukraine menuduh Putin melakukan pencerobohan tanpa provokasi. Sekurang-kurangnya 5 maut dan beberapa mangsa lagi cedera apabila sebuah pesawat ringan terhempas di Port-au-Prince, Haiti. Pesawat berkenaan dalam penerbangan ke bandar di selatan negara itu, Jacmel, cuba mendarat cemas namun terhempas mengenai sebuah truk. Menurut Ketua Polis daerah itu, pemandu truk antara yang terbunuh sementara juruterbang pesawat dikejarkan ke hospital namun keadaannya belum dapat dipastikan. Perdana Menteri Haiti Ariel Henry melalui ciapan di Twitternya menzahirkan rasa sedih dan simpati terhadap keluarga mangsa terlibat. Penemuan mayat seorang wanita 51 tahun dalam beg pakaian menggemparkan Queens, New York, Amerika Syarikat. Hasil ujian autopsi mendapati mayat terbabit mempunyai beberapa kesan tikaman di seluruh badannya. Laporan awal mendapati mangsa Aurelia Gall meninggal dunia berikutan luka tikaman yang disebabkan oleh objek tajam di bahagian lehernya. Pihak berkuasa menyifatkan kematiannya sebagai kes bunuh. Mayat Gall ditemui di Kew Gardens sekitar jam 8 pagi waktu tempatan. Sebaik seorang saksi mendapati terdapat darah yang mengalir dari beg berkenaan. Menurut pihak polis, lebih banyak darah mangsa ditemui di kediamannya yang terletak kurang 1 km di Juno Street. Polis percaya Gall telah dibunuh di ruangan bawah tanah bangunan kediaman sebelum dicampak di Forest Park. Kes kini masih dalam siasatan. Sekian Buletin Pagi, saya Siti Khadijah Jaafar. Assalamualaikum dan salam hormat.
Thank you.